سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita buat satu majlis untuk kita bincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan korban yang kita mungkin akan lakukan di sini raya berapa ni, raya tamak buat. So yang pertama sekali saya minta maaf banyak atas kelewatan saya hari ini pagi udah pagi tu maaf Allah. Dan sekali petang tadi ni saya pergi mengaji kitab Kirostah. Jadi habis pun lambat, tak nak pasal balik pula. Kita pun benda ni banyak orang kaya ramai. Bila orang kaya ramai ni dia pun beli kereta banyak. Kadang satu motor ramai 4 biji atas. Jadi kalau 4 biji tu keluar habis tadi ni kuih. Nah, dia nak kuih dia jalan. Jadi kita maaf banyak-banyak dah terlewat tadi ni sampai sini. Jadi insya-Allah untuk malam ni secara ringkasnya berkaitan dengan korban, saya nak cerita sikit saja berkaitan dengan korban, kemudian hukum hakam berkaitan dengan korban, kemudian kita buka soal jawab sekiranya ada soalan yang nak tanya berkaitan dengan korban. Tanya pun buat beda-beda, kita kata aduk jadi dah lah. Dengan bukti tanya kadang-kadang soalan pun tahap bukti nak kena jawab ni juga. Baik, insyaAllah. Kita berarti Allah sekalian, korban ni yang mula-mula buat korban siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Dia Pak Allah lagi kemana? Pak Allah pun boleh. Habil dengan Qabil lah. Haji kita habil dengan Qabil. Pak Allah kata Nabi Adam boleh buat lah. Lalu siapa dia yang buat? Dan terus ada pokok siapa dia buat. Yang kita hari ini syariat kita pun ada. Maka di antara yang paling awal buat korban adalah Habil dengan Qabil. Ada kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba' ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ayat itu jelas. Dirakamkan dalam hal tersebut apabila Habil dengan Qabil, dua anak Adam, yang mana suruh untuk buat qurbanan, suruh dibuat satu korban, satu amal ibadat yang mana berdasarkan kepada pengorbanan lah, kena bagi satu benda. Kalau macam kita pun faham dah bila berkorban ni ada benda yang kita nak kena kurang hak tajuk kita ni. Jadi bila faham kata korban senang, mak pak korban demi anak-anak. Ada benda yang kita korban, masa kita, umur kita, kadang-kadang makan minum kita. Maka korbanan yang disebutkan oleh Habil dengan Qabil, kedua-duanya disuruh untuk melakukan korban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satu Allah Taala terima dan satu lagi Allah Taala tolak. Sebab tu kita ni pun tuan-tuan, nak buat korban hak dari raya pertama hak kita nak buat nanti ni, kita harap kita di antara korban yang Allah Ta'ala terima. InsyaAllah, amin. Harapnya gitu. Dan nak beritahu mereka tuan-tuan, ada banyak orang buat korban hak tak sah dah lah kali jadi sembelih saja. Okey. Pasal apa korban ni besar? Pasal korban ni daripada mula syariat sampailah kepada Nabi wafat, Nabi tak pernah tinggal walaupun sekali. Tiap-tiap tahun Nabi buat korban. Hatta ada riwayat menyebutkan sampaikan Nabi korban itu untuk umat Nabi SAW. Lagi besar. Cuma nanti kita bahaskan yang tu sikit kalau ada kesempatan. Untuk kita korban kepada orang lain ni, boleh ke tak boleh, nanti kita bahaskan. Cumanya berkaitan dengan korban, maka Habil dengan Qabil dah melaksanakan korban tersebut. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal al-akhar. Allah terima satu, Allah tolak satu. Pasal apa Allah Taala terima satu dan Allah Taala tolak satu? Salah satunya ialah disebabkan benda hak kita bagi dalam kita nak buat korban. Nyanyi pandai, berkorban apa saja. Lagi? Takkan tak tahu lagu tu? Oi, cara tu kaki karaoke bangki. Cara tu boleh sambung lajak tu kaki karaoke tu. Kan? Harta nyawa buh sekali kita kata korban. Tapi matang betul-betul realiti kita nak korban, pergi cari lembu hak paling kuih. Hak tu nak sebut ni. Habil dengan Qabil, dua-dua orang buat korban, dua-dua buat.
Bukan kata seorang buat, seorang tegak, aku tak mau. Dah, dua-dua buat korban. Habil dia bagi korban lembu, binatang ternakan hak gemuk-gemuk, hak elok-elok. Qabil pula bagi tumbuh-tumbuhan hak rosak, hak buruk, hak makan ulat setengah. Tambah kalau lah ni musim durian. Kan? Allah musim durian dia bagi hak mangkak. Tak penuh hak bagi awal, lebih awal hak buang buruk. Hak buruk awal tu dia bagi dulu. Oi. Hak tu Qabil buat. Akhirnya Allah Ta'ala terima hak mana? Hak elok-elok. Pasal apa? Innallaha tayyib, innallaha jamil. Allah tu maha elok, Allah tu maha sempurna. Dan hatta disebutkan dalam Quran, dalam bab kita bagi dekat orang sekalipun, bagi satu benda yang orang lain gamak terima. Hatta disebutkan dalam Quran perkataan dia lagu mana lebih kurang, yang mana kalau hang bagi kepada satu benda ke orang, yang mana hang nak benda tu sendiri, kalau orang bagi kat hang nak hak macam tu. Tapi kita hari ni kita bagi ke orang, kita bagi hak paling lekeh. Misalan minta maaf, ada berlaku tang mana-mana, Kelantan ke Johor ke mana, kalau kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banjir. Oh, daripada kata ni kami NGO daripada utara ni, daripada Penang ni kami nak pergi sana, nak pergi bawa makanan, nak pergi bawa baju-baju apa ni, siapa ada baju tolong bagi. Saya nak tanya, hak tuan-tuan bagi baju hak pakai dah ke, hak nak relai ke, ataupun baju koyak plastik? Kalau hak pakai dah boleh gagah, ni kain plekat koyak tengah. Kawan tu pakai dah lah kena air hujan, angkat-angkat takbir pula, amboi sejuk noh kain belah Penang ni noh. Mau tak sejuk tuan-tuan? Ni besar ni punya apa tengah-tengah bawah kain noh. Hak tu yang kita bagi ke orang. Sedangkan hak tu pun kalau orang bagi kat kita, kita pun tak gamak nak pakai. Minta maaf doktor. Di antara masalah yang depa sebut, oh depa ni tu lah dah susah belagak pula, bagi-bagi tak mau pakai. Bertimbun dekat tempat noh bagi sumbangan noh. Mau tak bertimbun tuan-tuan. Hak baju budak-budak tak boleh pakai, hak baju rontor-rontor tak boleh pakai. Dia nak clear mari dia, tak nak buang tak tahu, nak buang malas, lah kali bungkus-bungkus pergi ke orang. Tak boleh. Islam tak bagi lagu tu. Kalau kita nak bagi ke Allah Ta'ala, ke Tuhan pun kita kena bagi hak paling elok. Hak manusia pun kita kena bagi hak elok. Takkan nak bagi ke Tuhan nak lebih kurang. Takkan nak bagi pada Allah Ta'ala lebih kurang. Korban ini bukan kita buat benda tu manfaat tu dapat pada Allah Ta'ala, tak dapat pada kita. Sebab tu akhirat kelak nanti disebutkan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bangkit semua daripada kubur untuk nak pi ke padang mahsyar. Tuan-tuan, kita bangkit daripada kubur tu bukan mahsyar lagi, kita nak kena berjalan pi. Jalan pi tu ialah satu tempat yang dinamakan mahsyar. Mahsyar ni apa dia? Tempat berkumpul. Hasr, yaumul hasr, itu ialah hari manusia semua makhluk akan berkumpul. Kumpul tu tang mana? Bangkit daripada kubur nak pergi berjalan pergi padang mahsyar. Nak pi tu lagu mana? Disebutkan riwayat, ada orang bangkit pi berjalan dengan kaki. Ada orang bangkit jalan pakai muka. Allah. Hal ni disebutkan orang-orang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, mereka ni akan berjalan pada hari kiamat pi ke padang mahsyar dengan menggunakan muka mereka. Lagu mana? Tok Saduk tanya. Hari ni kalau orang berjalan kok muka, kita pasal pelik semua. Mana ada orang berjalan kok muka? Pakai muka. Sahabat tuan-tuan, bukan dekat tuan-tuan heran, sahabat tanya ke Nabi awal lagi, ya Rasulullah, lagu mana nak bagi berjalan dengan muka? Nabi tanya, hang heran tak masa sebelum hang lahir Allah Ta'ala bagi hang berjalan pakai kaki? Tak heran lah. Boleh tak Allah Ta'ala nak buat bagi hang berjalan pakai tangan? Boleh lah, binatang pun ada pakai tangan. Ada binatang lain ada kadang-kadang setengah-setengah tak ada kaki pun berjalan pakai tangan. Pasal apa tak mustahil? Pasal hang dah biasa berjalan dengan kaki, maka hang heran pasal apa orang berjalan dengan tangan. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh cipta seseorang berjalan pakai tangan, maka boleh juga Allah Ta'ala buat bagi seseorang berjalan pakai muka. Lagu mana azab, lagu mana pedih, lagu mana teruk, jangan tanya. Tunggu akhirat nanti tuan-tuan tengok lagu mana. Sama juga macam kita kata, mulut cakap, Allah Ta'ala sebut apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari akhirat mulut tak boleh bercakap, katuk rapat. Hak bercakap tu dia, tangan dengan kaki. Lagu mana tangan dengan kaki bercakap? Jangan duk heran, Allah Ta'ala boleh buat lebih dahsyat daripada tu. Hatta hari ni pun tuan-tuan, dibuktikan tangan ni mampu bercakap. Lagu mana? Ni mesej. Orang lelaki pergi tulis mesej dekat bini dia, aku cerai hang talak satu, hantar pergi sen, dia buka pergi, jatuh tak itu? Jatuh tak itu tuan-tuan? Jatuh. Bukan lelaki dia bercakap. Yang cakap siapa? Tangan lelaki dia.
Hukum jatuh. Tuan-tuan buat fitnah. Tambah ni dekat musim nak pilihan raya nak main ni. Ni tuan-tuan jangan duk buat lah surau ni jadi tempat bergaduh huduh perangai lah. Sudahlah politik ni tuan-tuan tinggal sengkut di kepala tangga tu. Masuk ni sebagai hamba Allah Ta'ala, masuk ni kita semua sama. Tuan-tuan duk bawa lah firman masing-masing, parti masing-masing, tinggal sidai tak tentu tu. Tuan-tuan duk bagi punca pecah kita tengah ni. Ni dekat nak jadi punca ni belakang ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi buat fitnah, tuan-tuan pergi buat provokasi, tuan-tuan tulis dalam Facebook, tuan-tuan share dengan orang. SKMM ada satu akta boleh tangkap tuan-tuan disebabkan apa yang tuan-tuan share dalam ni ataupun tuan-tuan buat provokasi dalam ni. Mulut cakap ke? Tak. Pasal apa kena hukuman lagu tu? Ni, tangan hak cakap. Hatta kaki pun boleh cakap bang Ki. Betul tak bang Ki? Contoh lagu mana? Kita ni lepih orang tua-tua. Ada budak muda sikit duk main tentu. Main dengan hingak sampai nak bergaduh. Orang tua ni tak kata lagu mana. Dia kata senyap, terus duk bergaduh. Sengak, terus duk bergaduh. Kali 3 cakap sengak tambah duk bergaduh lagi. Orang tua ni jerekah ni. Lah ni mulut kau bercakap, hamba nak tunggu kaki kau bercakap kah? Biasa dengar tak ayat tu? Biasa dengar kan? Pasal apa kita boleh terima akal? Oi, kaki dia bercakap, kalau kata kita tak cerdik sangat. Oi, kaki dia bercakap keluar mulut kau mana? Ibu jari berasa tu. Kita takkan fikir lagu tu. Kita faham lagu mana? Cakap cara kaki ni dia tak ada cakap banyak dah. Sekejap aku rasa tomeh 3-4 orang tu. Pasal hab tegur ni pun dulu pala macam juga. Jangan sampai dia ulang sejarah lama dia. Contoh, kita boleh faham bahasa tu. Allah boleh buat lebih daripada tu. Jalan pakai muka. Lagu mana? Kok malaikat pegang pergi seret kan? Wallahu a'lam. Sebab tu azab akhirat ni kita tak tahu, tak terbayang. Hatta nikmat dalam syurga pun kita tak terbayang. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatri ala qalbi bashar. Duk dalam syurga, nikmat tu tak pernah kita fikir, tak pernah kita nampak, tak pernah kita dengar. Nikmat lagu mana? Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua ahli syurga nanti insya-Allah. Amin. Baik. Maka korban itu dilakukan. Laju sangat ke saya cakap ni? Saya kuliah subuh tak macam ni no. Kuliah subuh aku pergi mandom kau no. Ni kuliah maghrib dah layak lagi nah. Kalau laju tuan-tuan abang mai. Jadi sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, korban ini sejarahnya cukup lama. Dan pula pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah tinggal. Betul kalau kita tengok ada benda yang sunat dekat kita, wajib kat Nabi. Ada. Contoh apa dia? Korban. Contoh apa dia? Sembahyang duha. Contoh apa dia? Sembahyang tahajud. Contoh apa dia? Sembahyang witir. Contoh lagi apa dia? Hak Nabi mesti buat, Nabi tak buat tak boleh. Pasal itu wajib kat Nabi, tapi sunat kat kita. Sebab tu benda hak Nabi buat ni, kalau tuan-tuan perhati hak wajib kena datang Nabi, semua tu hebat dan semua tu ada kelebihan yang sangat dahsyat. Maka sebab itulah kita azam tuan-tuan. Bila hari ni kita berapa ekor tahun ni? 17 ekor. Allahu Akbar. Kira ekor, kira lembu belah pinang ni habis lah tuan-tuan beli lah. Tu dia 17 ekor. Sehari nak buat. La haula wala quwata illa billahil azim. 4 ngah terap tu tidur buah kepo, tobat. 16. Tahun ni 17. Tahun depan paling kurang 18 ha. Tu dia dahsyat sakan. Alhamdulillah, elok. Buat bagi ada mampu, tapi semua kena turun lah. Semua kena turun belakang. Anak beranak semua kena pakat-pakat. Jangan bagi kat jawatan kuasa saja. Oi depa teruk Dah lah depa tolong beli, tolong otok, tolong ni apa? Depa pula tolong sembelih, tolong lapah, tolong bungkuih. Silat-silat hari bulan surau pun depa jual kalau ni. Yang ada buat main tuan-tuan. Jadi kena bantu sama-sama. Jadi dalam hal tersebut, sebagaimana yang kita sebutkan berkaitan dengan korban tadi, hatta yang di antara yang masyhur berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Itu di antara syariat yang paling dekat dengan kita. Sebab tu dalam surah Al-Saffat ayat yang ke-102 disebutkan bahwasanya ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara. Itu jelas. Dalam Quran apabila dirakamkan Nabi Ibrahim kata pada Nabi Ismail, aku nampak dalam mimpiku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku, inni azbahuk, sungguhnya aku sembelih engkau wahai Ismail. Madza tara, apa pandangan hang?
Ni ayat ni cerita pasal tarbiyah anak-anak. Bukan setakat cerita bab korban saja, tapi juga bab tarbiyah anak-anak. Dalam hal tersebut, cuba fikir Nabi Ibrahim boleh bercerita kat Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika itu umur dalam 12 ke 16 tahun. Bahkan yang menjadi sangat ajaib sekali, Nabi Ismail balas dengan Nabi Ibrahim dengan jawapan yang sangat-sangat dahsyat, yang saya pasti takkan ada seorang pun daripada anak kita boleh jawab lagu tu. Apa dia kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah apa yang telah disuruhkan kepada kamu. Pasal apa disuruhkan? Wahyu itu bagi para nabi boleh turun dalam mimpi, dalam tidur mereka ataupun jaga mereka. Kerana nabi ni tidur ke, jaga ke, hati tak tidur. Itu beza dengan kita. Kita ni masa tidur hati tidur, masa jaga pun hati tidur. Kita ni, itu kita. Jadi kata Nabi Ismail, wahai ayahku, ya abati, nampak tu, abah. Doktor anak panggil apa? Ayah, ayah lekeh sikit lah. Saya anak panggil Walid. Siapa ni pak panggil anak panggil abah? Siapa dia? Ada? Oi, kau belah seorang je kan semua orang panggil daddy. Oi, nampak jijik sangat dengar lah. Takkan daddy semua pun. Ayah, okey, banjakan ayah. Abah ni sebenarnya adalah perkataan yang paling lembut untuk panggil seorang ayah. Sebab tu digunakan perkataan ya abati fa'al ma tu'mar. Bunaya pula adalah perkataan yang paling elok untuk panggil kepada seorang anak. Sebab tu anak ni kita boleh panggil walad, kita boleh panggil gulam, kita boleh panggil bunaya ataupun ibni, boleh panggil belaka. Tapi yang paling lembut bahasa Quran itu menyatakan anak itu kita panggil dengan ya bunayya, wahai anakku. Serupa macam ni lah, wahai anakku sayang, oi. Lebih kurang itu, amboi manjanya. Apa dia lagi? Acek, oi, kalau orang belah kita utara ni amboi cek awak dia. Lagu tu dalam Quran bunayya. Maka Nabi menyebutkan, Nabi Ismail menyebutkan ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang hang nampak dalam mimpi hang buat pi. InsyaAllah hang akan tengok aku ni salah seorang daripada orang-orang yang sabar. Saya nak tanya ni ibu-ibu yang mungkin muslimat ni yang ada di sini, dan mungkin ayah-ayah ataupun muslimin yang ada di sini, pi habaq tengok balik lagi, habaq kat anak. Abah mimpi semalam, ayah mimpi semalam, daddy mimpi semalam. Daddy nak kena sembelih hampa pasal hampa ni ramai sangat. Jadilah ni kos pun kos orang tinggi lah ni. Jadi abah nak kena nampak gaya tu nak kena sembelih hampa dalam 5 orang, mungkin abah sembelih 3 orang lah. Siapa yang bersedia untuk abah sembelih? Saya nak tanya tuan-tuan, anak tuan-tuan nak buat apa? Lari besar rahmat. Kalau dia tipu buat gila. Telefon dia kata, doktor minta maaf mai lah, main sungguh main ambil di rumah saya, pak saya pun tak pernah betul dia ni kerja nak sembelih anak saya ni. Tak tahulah kok kena ketum ke apa ke tak tahu, tapi main ambil. Tak ada siapa anak dia kata, wahai ayah aku, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Tak ada. Bahkan kalau kita mimpi pun kita jadi heran. Hai, lain macam ni aku ni. Kita pun takkan terfikir sampai nak pergi bunuh anak walaupun mimpi tu suruh sembelih anak. Takkan, kita takkan fikir lagu tu. Kita mungkin, oi anak ni kot esok nak jadi teruk kat aku ni, ataupun oi anak ni kot yang banyak berkorban kat aku lepas ni. Macam-macam lah tafsiran kita. Kita takkan fikir sampai kita nak sembelih anak. Tapi dalam hal tersebut, korban ini sampai tara tu dibahaskan oleh para alim ulama. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, itu secara asasnya dalam bab kita katakan korban dilakukan. Maka hari kita ataupun lagu mana kita nak buat korban. Baik, di antara sebab Allah Ta'ala tak terima korban kita, yang pertama disebabkan kerana benda yang kita bagi tadi ni tak elok, yang saya sebut tadi yang awal. Yang keduanya sebab apa Allah Ta'ala tak terima? Disebabkan kerana kita buat amal, satu-satu amal kerana kita jahil. Itu di antara faktor besar Allah Ta'ala tak terima amal kita. Mungkin saja amalan itu sah, tetapi Allah Ta'ala tak terima. Contoh okey, kita katakan semayang curi baju orang. Ambillah baju siapa-siapa pun, baju kita kotor, tengok ada baju kan, kita duk buat kerja di luar, nampak jiran kita ada baju, kita ambil baju dia pakai.
Kita pun semayang ni punya khusyuk, tak tahu nak abang ambil ayat semayang ni pun tak pernah gabuih sekali hari tu. Main tahiyat ni, baca tang ucap ni, Allah berasa sungguh teriak masa tu. Tak pernah semua hidup teriak masa solat. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah ni khusyuk sungguh tak tahu nak abang. Saya nak tanya tuan-tuan, sah tak semayang dia? Sah. Rukun jaga, syarat jaga, semua benar dia jaga. Tapi adakah Allah Ta'ala terima semayang dia? Tak. Dalam hadis tadi sebut dah, Allah tu baik dan Allah hanya terima benda baik. Pi haji, daripada awal ni tu dia seronok punya ni, cerita ni depan Kaabah ke pi Arafah ke apa, buat amal ibadat tak tahu nak habaq. Orang pun sampai kata, kami tak pernah tengok makhluk Tuhan ramai buat haji ni sebaik dia ni, sebagus dia ni. Kami ni lena juga, dia ni sampai buat amal ibadat tak mau nak berhenti. Sampai airport Penang, anak pun sambut pun semua. Dia tanya abah ni berasa-berasa bukan ada duit tang mana, macam mana boleh pergi haji ni? Oh, haji ni aku ambil duit nak yatim. Haji yang aku buat ni aku pergi ambil duit nak yatim. Jadi anak yatim tu pun dia pun budak kecil lagi. Aku ni jadi kepala kuasa, jadi aku guna habis duit dia 20,000 tu. Dia pun kan tahu apa budak tu kecil lagi. Saya nak tanya tuan-tuan, apa guna teriak apa semua, apa bala rukun syarat apa semua dia buat sana? Tuan-tuan, saya nak tanya, amal ibadat dia haji dia pergi tahun tu, Allah Ta'ala terima? Tak terima. Dalam riwayat yang lain menyebutkan ada orang ni Allah Ta'ala angkat amalan dia sampai langit pertama pun tak ada naik dah. Malaikat kata apa? Wah, ni amalan dia ni ambil hempuk di muka. Cuma kita tak berasa. Try berasa kau. Mampu. Tengah-tengah semayang ni, berat dia lagu ni. Amoi kasar Itu kalau kata kita betul Contoh macam ambil ayat semayang, disebutkan hadis Nabi SAW, hak kita ambil ayat semayang, dosa gugur sekali dengan ayat semayang yang kita ambil. Cuba bayang tengok kalau kita gugur ayat dosa tu, kita nampak ambil ayat semayang, keluar daripada muka kita, daripada ayat basuhan kita tu, keruh tu sama keruh dengan dosa kita buat. Agak-agak tuan-tuan nak pitak muka di mana? Oh, kau ni warna kelam apa? Kan? Tengok ni ustaz main mengajak ni. Tu dia. Bukan takat kelam, hitam tu. Agak-agak tuan-tuan, bulan depan saya nak main mengajak. Taubat lahum, aku tak main mengajak dah. Pasal apa nak main mengajak? Ni hak main mengaji dengan hak main mengajak. Hak main mengaji bagus ke hak main mengajak? Dah tuan-tuan, pasal kita tak nampak. Sebab tu tuan-tuan, hari ni dalam masa yang ada sikit ni, nak habaq satu benda yang penting, yang jangan terlepas pandang. Terlepas pandang hanya jadi sembelihan biasa. Bahkan mungkin pada satu-satu bab tuan-tuan kena ganti balik daging yang tuan-tuan buat. Okey, kita masuk satu persatu secara ringkas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama berkaitan dengan niat. Baik, tuan-tuan serah lagi duit dekat jawatan kuasa. Baik, tuan-tuan serah duit kat jawatan kuasa, tuan-tuan kata apa? Bagi duit saja. Tuan-tuan kata lagu mana? Fazul, nah ni duit lembu. Nah ni duit lembu. Nanti ni beli lembu. Okey. Dia faham tak? Dia faham. Pasal semua orang dia buat korban lah ni. Dan dia pun dilantik sebagai jawatan kuasa korban. Tapi kita ni pergi bagi dengan lafaz gitu. Nah ni duit lembu nak hak saya nah. Duit lembu hak saya. Okey. Katakanlah pagi raya tuan-tuan mai cari lembu, tuan-tuan tak ada. Faizul kata ni minta maaf Haji. Duit Haji bagi tu saya duk ada lagi, saya duk simpan ingin pakai keluar lah. Nombor siri pun sebiji macam Tuan Haji bagi tu. Memang saya tak guna langsung, ni saya nak bagi balik Tuan Haji. Apa cerita buat naya peserta lagu ni? Mana boleh buat peserta lagu ni? Oh, cara ni lain macam ni. Boleh tak dia buat lagu tu? Boleh. Kenapa? Lafaz wakalah kita untuk menyelesaikan lembu itu tidak sempurna. Maksudnya kena lafaz bagi dekat wakil tu, wakalah itu, lafaz wakalah itu kena sempurna kita lafaz bagi kat dia. Ni Fazana, ni duit satu bahagian berapa sini? 650. Wih, murah. Jawatan kuasa curi kot lembu ni. Belah sendiri. Wih, murah no bagian tuan-tuan no. Beli di mana lembu?
Juru. Oh, masjidnya. Oh, geng masjidnya. Oh, geng dia. Oh, baik. Tak apa. Okey. 600 setengah kita bagi kat Fezul tu kena sebut elok-elok. Ni Fezul no, 600 setengah ni duit untuk korban sunat saya pada tahun ni. Saya wakilkan Faizul pada pengurusannya daripada awal beli sampai sembelih, sampailah pengagihan dan juga pengurusan yang dikatakan daging sampai selesai. Terima kasih banyak. Faizul pun, baik, saya terima wakil haji nah untuk buat semua tu untuk bahagian haji apa semua. Faham? Bahkan, okey, itu satu. Yang kedua, sekiranya kita tidak meniatkan itu adalah kita punya korban sunat, automatik dia akan jadi korban wajib. Automatik dia akan jadi korban wajib. Allah Ustaz, wajib sunat sama agak sembelih di tengkok juga. Memanglah. Memang sembelih di tengkok. Tapi hukum hakam itu berbeza. Tang mana beza dia? Iaitu sekiranya kita tak niat ataupun tak sebut kata sunat korban sunat, maka dia menjadi korban wajib. Apa maksud korban wajib? Tuan-tuan tak boleh ambil walaupun satu bahagian sikit pun, hatta setitik darah pun daripada bahagian hak tuan-tuan sembelih tu. Maka korban wajib yang si melakukan korban pada hak dia tu tidak boleh makan sikit pun daripada daging itu dan juga ahli keluarga dia, tak boleh. Itu korban wajib. Sebab tu dalam bab niat ni tuan-tuan, memang korban ni kita buat sekali, setahun sekali je. Tapi kena ambil beringat, takut hukum hakam tu kita campur aduk habis, lelah kali lingkup habis kita punya korban. Maka sebab tu nanti kalau boleh pihak pengurusan sediakan lafaz untuk wakalah itu bagi sempurna agar diucapkan oleh para peserta pada hari kita nak beli ataupun hari kita bagi duit tu kepada orang yang nak menguruskan. Dia tak ada lah berat sampai orang tua-tua kita dulu. Orang tua-tua kita dulu ni kah, mana dia 7 orang? 7 orang, mana 7 orang? Mai pegang tali, betul tak? Dulu kan sampai pegang tali kan. Adakah sampai taraf tu? Tak semestinya sampai kena pegang tali apa semua, tak. Tapi niat wakalah, niat kita melakukan korban, wakalah kita melakukan kita niatkan untuk bagi wakil kepada orang tu mesti kena sempurna dan mesti kena elok belaka. Baik, apabila disembelih, katakanlah korban wajib kita kena bagi semua bahagian. Tapi kalau korban sunat, di antara pendapat yang ramai kita pegang dan para asatizah kita pegang, iaitu dengan bagi kepada 3. Yang pertama kita ambil, yang kedua kita bagi untuk orang buat makan, yang ketiga kita bagi pada orang kaya ataupun orang yang kita katakan jiran tetangga kita yang mana kita ada. Akan tetapi ambil sikit hak kita, hak selebihnya kita bagi ke orang, itu lebih baik. Jadi ikutlah nak buat yang mana atas masing-masing. Ada sampai tanya pula, ni Ustaz, saya ni nak buat korban, saya nak ambil bagian saya sikit, yang lain saya nak buat kenduri, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Dia kena ada juga sebahagian kecil bagi ke orang. Ya, orang miskin. Dan tak boleh kita ambil 1/2 daripada bahagian kita. Contoh kita dapat 8 kilo, contoh 8 kilo tu kita tak boleh ambil 5 kilo, 3 kilo kita bagi, tak boleh. Kita tak boleh ambil lebih 1/2 daripada bahagian kita. Maka sebaiknya kita bahagi 3. Kalau kata 6 kilo, kita bagi 2 kilo kita ambil, 2 kilo kita bagi ke orang miskin, 2 kilo kita hadiah kat jiran-jiran tangga. Ataupun kita ambil 1 kilo, yang 5 kilo lagi kita kita bagi dekat orang fuqara wal masakin. Ataupun kita ambil 1 kilo, hak 2 kilo kita bagi ke orang miskin, yang selebihnya tu kita buat makan-makan. Boleh, tak ada masalah. Tapi hak kita sendiri tak boleh lebih daripada 1/2 bahagian. Baik, lagi. Ketika mana korban dilakukan, siapa yang sunat takbir? Ni kalau kita tempat kita kan, elok-elok nak sembelih tu pakai takbir raya tuan-tuan abang lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lagi teriak sekampung, sembelih tak jadi. Bagaimana buat sedih boleh kan? Hak nak takbir tu siapa dia? Takbir tukang sembelih, bukan takbir orang tengok. Adat kita,
pakat tengok ramai pekat-pekat korban, pekat-pekat duk tengok tu, pekat-pekat takbir belakang. Hak sunat tu dia, hak sunat, hak sembelih tu. Hak sembelih tu yang sunat takbir. Lagi, apa dia lagi? Adakah kita mesti ada tempat kita melakukan korban? Yang ni peserta mesti wajib ada ke? Tak wajib. Sebab bila dia wakilkan kepada orang yang untuk melakukan bahagian dia tu tersebut, maka dia tak perlu. Contoh, minta maaf cakap muslimat, ni kita nak buat sembelih ni, ramai sungguh orang lelaki ni, dalam 17 ekor. Jadi hak mai sembelih dengan mai tolong lapah ni di surau kita raya pertama nanti ni, tak ramai mana, dalam 8,000 orang ramai. Oh, dia penuh ni taman kita ni. Orang perempuan nak pergi selit masuk kot mana? Masuk saya duk berimpit dengan depa, sat lagi dengan aurat, dengan duk bersentuh dengan cara tu. Adakah wajib peserta korban nak kena tengok tempat sembelih tu? Dah. Tak wajib. Untuk kita ada tengok sekali dah, tak ada. Tak perlu. Tak wajib sebab kita dah wakilkan. Jadi sebab itu benda-benda yang lagu kena atur. Dan pihak pengurusan pastikan betul-betul bila buat korban ni kita sembelih dengan cara yang paling baik. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah, kata Nabi sallam, apabila kamu melakukan sembelihan maka lakukan sembelihan itu dengan cara yang paling baik dan paling elok. Contoh, dalam banyak-banyak ekor ni kita seria tuan-tuan, bukan seria apa-apa. Contohlah duk sembelih banyak, lambat mati pakai duk corak ayak boleh. Tahu. Jangan. Biar pi sembelih tak tepi sudah, tak tepi sudah, tak tepi sudah. Sekali lagi okey, semua ada dah. Jawatan kuasa yang untuk lapah dah. Okey, cantik. Kita tengok yang mana mati, baru tarik pi. Jangan duk suruh dia mati cepat. Biar pi kat dia. Nah? Jadi amalkan. Nanti adalah saya dengar ustaz-ustaz pun ada yang akan mai sini. Nanti minta ustaz-ustaz tu pula sebelum daripada ni bagi satu kali lagi briefing yang sebelum kita mula, yang benda yang paling penting. Yang jangan sampai kita terlajak benda tu menyebabkan kita punya hukum hakam ataupun kita punya korban itu menjadi kurang pahalanya ataupun kurang kebaikannya. Hatta kalau kita nak ikut pada sunnah ni, hatta warna pun diambil kira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak kita warna apa, lagu mana, hak nombor 1 warna lagu mana, nombor 2 terbit warna lagu mana. Kita tak ada lah sampai tarah tu. Tapi kalau kita boleh cari. Tapi kita tak sampai tarah tu sebab masa yang tak ada dan sebagainya tak cukup. Maka sekadar itu saya rasa berkaitan dengan korban-korban yang kita lakukan. Mungkin ada 1-2 soalan, insya-Allah. Kalau ada, saya buka insya-Allah. Ya. Yang terbaik kita bagi sikit je, yang lain tu kita bagi. Ya. Yang bagi tu kita dari segi hadiah dengan hak pada yang miskin macam mana? Dia okey macam ni. Selebihnya sepatutnya kita bagi banyaklah bahagian itu kepada fuqara wal masakin. Contoh kita kata kalau macam 6 tadi ni, mungkin kita ambil 1, 2 kita bagi dekat orang kaya, 3 kita bagi ke fuqara masakin. Jadi pastikan orang yang lebih berhak atas kita punya daging itu dapat. Sepatutnya ialah kita katakan, mungkinlah tempat kita ni tak teruk sangat, tapi kita katakan mungkin keluarga dia tu 2-3 bulan sekali baru boleh makan daging. Kita dahulukan mereka. Hak kita ni bukan nak kata kita ni sampai 2-3 kali sehari makan daging. Bagi ke orang lah. Bagi kat mereka hak mana yang tak ada kesempatan yang sampai macam tu. Wallahu alam. Ada lagi? Yang Minima tu saya tak pasti, wallahu alam. Tetapi dia minima tang orang miskin tu tak ada masalah. Dia sepatutnya minima tang kita tu. Kita tu yang kena perhatikan. Sebab apa? Kadang-kadang takut kita ambil lebih. Macam saya kata tadi, paling banyak adalah 1/2. Jangan lebih 1/2. Tapi paling sikit ikut banyak mana yang kita rasakan perlu. Contoh, kita katakan kita buat 2-3 tempat. Hak ni okeylah, saya nak ambil juga sikit. Ambil segenggam. Contoh, kita pergi campur dengan kita hak dapat di sana tu, dapatlah kita 2 kilo. Sudah, selesai. Jadi hak kita tu yang buat korban, kita tak payah pulun sangat ambil. Yang lain tu kebanyakannya kita bagi ke orang. Pasal apa? Setakat daging kita boleh beli daging lain yang kita nak makan. Yang kita ambil tadi ni kita cuma tumpang keberkatan dalam ramai-ramai ada buat ni tadi tu. Maka kita tumpang keberkatan dan kebaikan amal yang pakat-pakat buat tu, maka kita ambil sikit. Wallahu alam. Ada lagi? Ya.
Baik. Baik, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ni, maka kalau kita transfer sahaja duit, dia tak sempurna lagi akad. Dia tak sempurna lagi wakalah. Walaupun kita tahu, walaupun kita faham, kita pun tak pernah bagi duit kat dia. Tak tahu kita bagi duit kat dia. Orang tahulah kata tu nak buat sembelih. Tapi niat itu mesti kena jelas. Kalau kita katakan berdasarkan kepada qarinah saja, orang pakai percaya, pakai hukum tu berjalan, nescaya takkan ada akad nikah. Contoh, kawan tu main dengan pakai baju lain daripada orang. Depa ada orang tu, lelaki perempuan tu lain daripada orang. Dengan crown, dengan apa-apa semua tu, elok main-main di masjid tu, imam kata, okeylah, sah dah, jom kita balik. Kan? Orang mesti heran, awak yang balik ke tu? Tok imam kata lah, dalam ramai-ramai dua orang ni, yang pelik pun mereka ni main, memang main nak menikah pun. Dah tu buat apa kita nak pulung buat dah. Tak payah duduk niat, tak payah duduk akad, dah memang nak menikah, pakai menikah jadi dah. Tak boleh. Macam semayang. Semua orang tahu ambil ayat semayang, duduk berdiri, tansuf, angkat takbir, semua semayang. Itu adalah perbuatan salat. Tapi pasal apa kena niat? Pasal amal ibadat itu sebahagian besar 3/4-nya adalah dimulakan dengan niat. Maka memperbetulkan niat. Yang kita katakan niat betul-betul khatar minal fil qalbi, yakni yang lintah pada hati, itu adalah niat. Walaupun tak tersusun sahaja aku semayang fardu, tak perlu sampai macam tu. Dia lintah saja nak semayang tu, dia dah. Sama juga dengan kita buat korban ni, memang walaupun kita bagi duit, akan tetapi perlu kepada lafaz yang jelas kepada orang yang kita wakilkan kepada mereka. Dia tak sama macam orang yang beli korban, dia nak buat sendiri, dia tak payah duk niat wakil kepada siapa-siapa. Pasal dia nak sembelih tu, sekali lagi dia nak sembelih tu, dia niat dia lah, hani sembelihan ni korban sunat bagi aku pada tahun ni, berak tarik, selesai hak dia. Tapi kita ni, kita tak sembelih. Dan saya rasa kalau 7 peserta dalam seekor tu, puasa 7-7 pun tak kelepak tapi sembelih pun hari ni. Jadi orang lain sembelih, maka pasal orang lain sembelih itulah kita kena wakil. Maka yang transfer dah tu, sebab tu saya kata tadi ni, mungkin pengurusan di sini ada grup ahli-ahli yang duk buat ni. Ni hak ni grup sembelih ni. Okey. Contoh ayat dia. Okey, tambah sikit je korban sunat saya pada tahun ni. Dari mula hingga akhir pengurusan dengan bayaran sebanyak 6 tambah. Dua benda tu ya tambah. Sebab beli wakil lain, sembelih wakil lain. Ya, maka kita rangkumkan sekali daripada permulaan hingga akhir selesai korban sunat itu dilakukan. Tambah dua benda tu Itu dalam bab niat. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Tak, dia lisan saja. Lisan saja. Sebab boleh, tak ada masalah. Sebab wakil ni, wakalah ni, dia boleh jadi batal. Contoh macam ni. Katakanlah mana pengurusi kita? Pengurusi, Allahu Akbar, nak cari lagu mana pengurusi baik betara ni. Selalunya kalau kita pengurusi ni, dia kena mau duduk dalam surau tempat aircon, lepas tu duduk atas kursi. Selalu kalau pengurusi ni, pengurusi tolong masak. Cara ni masuk syurga berlari bang oi. Okey. Wakalah ni sebenarnya dia boleh batal. Contoh macam ni. Kita wakil pergi kat tuan pengurusi. Tuan-tuan duk bising apa dalam grup ni, merajuk orang tua tu. Dia kata, mulai hari ni saya letak jawatan sebagai pengurusi dan ketua bagi jawatan kuasa sembelih ni. Tahu. Hak tuan-tuan wakil tadi ni, jadi tak jadi? Terbatai terus. Maksudnya orang yang mewakilkan dan orang yang diwakili itu mesti dua-dua setuju dan pegang perjanjian tu sampai selesai. Selesai sembelih. Selesai beli, selesai sembelih. Kalau terjadi apa-apa pada Ya, kalau kata dia tarik balik. kalau terjadi apa-apa lah. Kalau jadi apa-apa tu, kita katakan tengok kepada keadaan lah. Kalau kata benda yang kita katakan tak ada sampai membatalkan, maksudnya kena accident sikit, dia tak boleh main hadir, tu tak ada masalah lah. Dia lebih kurang kita faham lagu ni bila dia tolak perwakilan itu.
saya tak mau dah jadi wakil dalam benda ni, saya tak mau wakil siapa-siapa, saya tak mau buat dah. Maka dia dah terbatal wakalah tersebut, maka peserta kena wakil pula dekat timbalan pengurusi tadi ni. Dia pula nak sambung buat kerja. Sebab tu kena minta maaf cakap tuan-tuan. Benda ni kita banyak, kita orang kata apa, ambil sambil lewa ya, tambah ada setengah tu tuan-tuan, minta maaf cakap, hantar duit dia. Hang sembelih bila, siapa nak lapar, hang nak bagi kat siapa, aku tak mau ambil tahu. Aku bagi duit nak buat sembelih. Oh, jangan tuan-tuan. Dia benda yang kita kena ada banyak benda yang terikut ataupun dia terkait di antara kita. Maka kita kena wakil itu bagi secara jelas, dan orang yang menerima wakil itu pun menerimanya dengan jelas. Saya wakilkan sekali kan, baik, saya terima wakil untuk laksanakan korban sunat bagi pihak haji lah. InsyaAllah, terima kasih banyak. Okey, selesai hak tu. Sebab tu kena jaga betul-betul lah dalam tajuk bab tu. Wallahu alam. Ada lagi? 93 minit dah. Ya. Tempoh daging. Baik. Ada satu hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya daging itu mesti kena sebak atau mesti kena edak tak lebih dari 3 hari. Tapi hadis itu, status hadis itu terus ada bincang lah. Ini bukan tempat dia untuk kita nak bahas status hadis itu hadis ke sahih ke apa. Kita nak minta komentar alim ulama fuqaha lagu mana berkaitan dengan hadis itu. Baik. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahawasanya walaupun itu hadis Nabi SAW, tapi tak terikat kita dengan 3 hari. Maksudnya 17 ekor tuan-tuan nak pergi bedak bagi 3 hari. Tu dia. Kalau tuan-tuan boleh buat betul-betul, kemah. Silat hari bulan puasa-puasa kena pergi beli PTF besar pula orang ni. Nak pergi simpan banyak Contoh, kalau kata boleh bagi, alhamdulillah. Tapi kalau kata, Ustaz, kami ni ada duk simpan dalam 40 kilo. Kan? Ini selalu jadi ni. Pasal apa yang simpan 40 kilo dalam PTF besar kan? No. Bulan depan nak buat kenduri. Jadi bila bulan depan nak buat kenduri, hak daging ni kami nak simpan untuk buat kenduri kan? Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan pergi di Mekah, kadang-kadang hak daging tahun ni sembelih pula ni, hak tahun lepas tu ada lagi. Sebab itulah kalau ikut kepada satu lagi fatwa mengatakan bahawasanya boleh untuk tauzid ataupun boleh untuk edakkan daging korban bukan pada tempat itu saja, bahkan di luar tempat daripada korban itu dilakukan pun boleh. Sebab tu kalau negara-negara yang maju, depa packaging buh siap dalam tin tuan-tuan. Hak tu untuk diedakkan kepada negara-negara Islam yang susah. Kadang-kadang tempoh ialah 6 bulan, mungkin 7 bulan, mungkin setahun, mungkin boleh sampai kat mereka. Tapi itu dilakukan. Maka ada hadkah berapa hari untuk korban itu ditauzid ataupun diedarkan? Bagi kita yang pegang pada mazhab kita, mengatakan tidak ada hari yang tetap ataupun had ataupun mahdud untuk kita edak. Cumanya lagi cepat edak lagi bagus. Contoh macam ni nama tuan-tuan naik dah ahli syurga, tapi malaikat tahan. Contoh Ba'id, nama ada lagi naik lagi dalam syurga. Nama tengok terpampang depa share dalam skrin, tengok nama saya ada. Elok pipi Allah, malaikat tu halau. Dia kata Ba'id, hang dah buat kalut apa? Hang dulu atas dunia pun buat baik ni cukup lambat. Mayang hujung-hujung waktu ni pun nasib baiklah dapat sepaat nak boleh masuk syurga. Mai boleh masuk syurga, hang dah buat kalut boleh, hang nak masuk syurga awal. Lebih daripada orang mayang awal lagi. Tuan-tuan menyesal. Tabat lahu menyesal. Sebab tu fastabiqu al-khairat. Allah Taala sebut apa? Fastabiqu. Fastabiqu ni apa dia? Bertandinglah. Bersegeralah. Berlawanlah dalam buat baik. Maka berlawan dalam buat baik ni di antara benda yang dianjurkan. Maka kita kalau boleh hak bahagian kita selesai. Sembelih ni bahagian kita. Ni siapa dia? Fakir miskin tuan-tuan. Rumah sebelah. Okey, saya pergi ambil lu rumah sebelah. Saya pergi hantar lu bahagian saya kat depa. Bagi selesai lu tajuk saya. Saya tak mau tunggu lama-lama, saya tak mau. Dan besar tuan-tuan mati Allah sekalian, minta maaf. Ini jawatan kuasa saya pesan. Depan mata saya berlaku. Bila bab tauzid atau pengedaran yang ni tak disusun dengan cara yang baik,
saya jumpa satu surau yang mereka buat korban, akhirnya buh dalam peti dan peti tu daging kan bila kita sembelih kan dia panas. Daging ni panas. Bubuh di freezer penuh. Bubuh di bawah penuh. Last sekali 2 hari lepas tu baru mai tengok busuk satu peti. Siapa nak tanggungjawab atas daging sepatutnya orang fuqara wal masakin dapat? Kita wakil, orang wakil mai kat kita, lah kali tidak ada sifat jaga-jaga kita, lah kali menyebabkan daging tersebut rosak, siapa tak boleh makan. Ni depan mata saya tengok sendiri. Jangan buat begitu tuan-tuan. Lagi cepat edak lagi bagus. Terus duk simpan langsung, senang. Terus duk kira, kadang-kadang kita jenis kita ni berkira. Tu masalah kita lah ni. Jangan duk kira. Cukup bagi ni, bagi. Edak habis semua aku belah. Apa dah Semarang Jaya ni kau boleh habis semua 17 ekor tu boleh habis semua, buat bagi habis. Edak cepat. Dan jangan tunggu lama. Pasal tu macam ni. Kita kerja pakat letih. Dah buat tangguh lajak pergi ke petang, baru tunggu bulan. Hujan ke? Tak kan? Tuan-tuan tak apa rumah dekat, saya dah rumah jauh, naik motor pula, tahu. Jadi kena ambil perhatian dalam bab-bab tu. Wallahu a'lam. Ya. Okey, ada lagi soalan? Tak ada argument. Ya. Surau ni kena letakkan lah. Bosan bagi sengaja 1-3 pun letakkan. 1-3 untuk yang sendiri, 1-3 untuk parkir, 1-3 untuk buat. Ada pulang kepada mungkin dia nak bagi sendiri ke atau surau. Letakkan mudah untuk supaya Boleh macam tu pun boleh. Jadi peserta kita bagi pilihan daripada peserta. Kalau mereka nak pergi bagi sendiri, tu alhamdulillah. Kita tak teruk. Jawatan kuasa tak teruk. Tapi kalau mereka wakil mereka kita kena ada sifat yang amanah dan bersegera lah. Afdalnya tuan rumah pula. Tuan tak apa nama daging tu lah bagi sendiri. Mentang-mentang boleh wakil, dia sampai wakil semua sampai makan pun suruh wakil ni. Jam lah. Kan? Kalau boleh biar kita sendiri. Kita sendiri yang bagi pasal benda tu kita buat dan kita ni sebagainya. Kita pilih yang mana lebih berhak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita harapkan moga-moga korban yang kita lakukan pada tahun ni insya-Allah moga Allah Taala terima dan sebagai salah satu mizan hasanat, timbang baik yang bagi kita di dunia dan akhirat kita insya-Allah. Saya minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa. Wa sallallahu wasallam alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.